Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Isnin permulaan kepada minggu ini. Jadi ada dua pengumuman yang Abang nak sampaikan sebelum Abang mulakan cerita. Yang pertama, dalam minggu lepas Abang ada beritahu Abang akan selang-selang cerita sebabnya Abang nak balas komen. Tapi keadaannya bertukar menjadi lain macam. Makin banyak cerita yang Abang dapat. Abang tak boleh beritahu berapa jumlah cerita, tapi memang banyak. Makin nak selang cerita, makin banyak ceritanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Abang rasa abang kena tukar balik lah. Abang kena ceritakan hari-hari, tapi ceritanya dalam lebih kurang 30 minit. Moga-moganya cerita yang dihantar dapat abang sampaikan. Kalau sempat ni minta panjang umur lah kan. Boleh abang sampaikan. Jadi selepas ni ceritanya abang cuba buat hari-hari. Abang bercerita, cuba untuk santai, ingat cerita, dan abang cuba sampaikan sebaiknya. Sebab banyak sangat cerita yang dapat tu. Bang, bila cerita saya bang, bila cerita saya. Itu yang pertama. Abang akan berusaha. Doakan abang ya berusaha. Amin. Okey, yang keduanya adalah abang ada pasal perapan sate. Abang tukar harga disebabkan oleh promosi. Sajalah nak buat promosi awal tahun, hari itu belum sempat nak buat. Jadi harganya daripada RM29 abang turunkan sendiri. Tak untung sangat pun tak apalah. Lebih kurang RM19.50. Jadi siapa-siapa yang nak beli perapan sate boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Dan kalau sambal lara dengan coklat moist masih lagi harga yang sama, cuma perapan sate je 400 gram abang turunkan daripada RM29 menjadi RM19.50. Jadi itu jelah dua pengumumannya. Kalau nak beli, nak rasa, boleh sediakan, boleh tekan link yang abang sediakan dekat bawah. Dan juga siapa yang nak tengok iklan-iklan yang abang buat sempena dengan perapan sate dan juga sambal lara ni, boleh pergi dekat TikTok abang. Dekat situ tak ada beg kuning tapi ada iklan je. Kalau nak beli melalui beg kuning, ada lagi satu TikTok lain. Sebabnya abang ni huru-hara sikit kalau uruskan media sosial, kena buat TikTok lain untuk jualan. Nanti abang sediakan link ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, memberikan umur yang diberkati dan membacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan juga untuk semua umat manusia di dunia. Semoga dalam keadaan dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. Amin. Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini. Pelik ceritanya. Memang best. Abang meremang-remang masa baca. Abang dapat melalui email. Abang mulakan dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Syahidah, berlaku pada tahun 2004 dekat Maran, Pahang. Jadi ceritanya bermula, Syahidah ni adalah perempuan lah, berdasarkan kepada nama. Dia ni adalah anak-anak yang terakhir dalam keluarga tu. Bukan anak awal, tapi lebih kurang anak-anak kebongsu lah. Mak bapak dia ni bukanlah muda lagi, dah agak tua jugalah. Bapak dia pula memang sangat aktif dengan rela. Mak dia pula adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Kehidupan mak ayah dia memang agak senang juga sebab dia ada ramai kakak dengan abang yang dah bekerja bagus-bagus, tiap-tiap bulan mengulur pada mak ayah. Jadi mak ayah dia tahu bersenang-senang dengan duit hasil daripada anak-anak. Itu adalah benda yang sangat menarik. Abang rasa macam kagum dengan tu. Tapi dia kata di antara adik-beradik dia ada seorang lah, abang dia dipanggil Abang Ngah. Abang Ngah tu pula ada bini. Bini dia pula jenis yang kasar lah, orang kata. Orang yang kasar dan orang yang sangat tak percaya dengan mengurut dengan petua-petua dia. Memang langsung tak percaya. Lagilah kalau pantang larang, memang tak payahlah. Bukan bini Abang Ngah aja yang dipanggil Kak Ngah tu. Kak Ngah tak percaya, Abang Ngah sendiri tak percaya. Puncanya adalah mereka berdua ni boleh dikatakan agak berpelajaran tinggi sebab kedua-duanya belajar dekat luar negara. Lama juga dia orang dah kahwin tapi tak pernah nak dapat anak.
anak, tapi alhamdulillah pada satu hari mereka diberitahu dapat bininya mengandung, Kak Ngah mengandung. Jadi macam-macam lah petua yang mak dia bagi untuk menjaga kandungan si Kak Ngah ni, supaya Kak Ngah ni tak adalah keguguran nanti. Sebab Kak Ngah ni memang seorang yang energetik, yang bersemangat buat sesuatu. Maklumlah kerjanya pun adalah dalam bidang yang bersemangat. Okey. Dalam banyak-banyak petua tu, ada satu sebenarnya bukan petua, lebih kepada pantang larang dalam keluarga ni. Lupa abang nak cerita, patutnya abang cerita di awal tadi. Pantang larang keluarga ni adalah sewaktu nak menanam uri perlu ditanam dengan beberapa barang tertentu. Sebagai contoh, pandan kuning, lada hitam, daun semambu. Itu antara benda-benda yang abang masih lagi ingat. Dia ada barang-barang lain yang perlu ditanam bersama-sama dengan uri dalam satu bekas tanah liat. Takut lupa nanti. Dalam satu bekas tanah liat letak uri, letak yang tadi, lada hitam, pandan kuning, daun semambu dan beberapa benda lain. Jadi bila dengar petua, larangan ni, ataupun orang kata larangan lah, kira kata larangan dalam keluarga ni, mula-mulanya yang Abang Ngah dengan Kak Ngah ni mengangguk lah, mengiyakan. Tapi lepas dia orang bersalin, dan lepas tu bila dia orang dah habis bersalin, balik pula kampung untuk itu perkara tu selepas berpantang. Susah betul kalau nak ingat sesetengah perkataan tu waktu bercerita. Jadi lepas habis pantang tu, si Kak Ngah dengan Abang Ngah ni pun baliklah ke kampung, nak jumpa dengan mak ayah. Pantang pun tak lama, dia pantang 2 minggu je. Bila sampai dekat rumah, benda pertama yang mak dia tanya, kau buat tak apa yang mak suruh? Tanam uri dalam bekas tanah liat, letak daun semambu, pandan kuning, dengan lada hitam. Dia kata dia buat. Bila dah macam tu, malah mak ni tak adalah tanya-tanya lagi kan, okey je lah. Malam tu anak dia melalak-lalak. Tak tahu kenapa hujung pangkal melalak-lalak, sampaikan terpaksa diazan, diiqamahkan, diruqyahkan, barulah lega. Lepas tu melalak lagi, sampaikan Syahidah kata satu rumah tu tak boleh tidur. Anak yang baru habis pantang 2 minggu melalak bukanlah perkara yang baik. Esok paginya bawa pergi klinik. Doktor kata tak ada apa-apa masalah, perut tak kembung, semuanya okey. Cumanya doktor cakap ada tak apa benda-benda yang awak buat, contohnya kalau macam ialah makan benda yang sejuk ke apa ke, tapi Kak Ngah cakap dia tak pernah buat benda-benda pelik. Bila dah keadaan macam tu, si emak ni tadi baru teringat, barulah nak bertanya untuk kali yang kedua, engkau orang ni ikut ke tidak apa yang mak cakap, tanam uri dengan barang-barang tadi, daun semambu, pandan kuning dan juga lada hitam, dan ada barang-barang lain. Akhirnya barulah si Abang Ngah bagi tahu, mak sebenarnya kita orang tanam dalam bekas tanah liat je. Yang barang-barang mak suruh letak tu kita orang tak letak pun. Khurafat katanya. Mak dia kata aduh hai. Jadi bila dah macam tu, si keluarga ni, maksud Syahidah dan adik-beradik, bertanyalah dengan mak dia, kenapa nak kena tanam dengan ni? Selalu memang dengar daripada maklum, keluarga Mak Ngah dengan keluarga Mak Lang, Mak Hitam, semua beritahu peraturan ni perlu diikut dalam keturunan dia orang. Mak dia cakap, mak pun tak tahu apa ujung pangkalnya, tapi rasa-rasanya macam ada kaitan dengan tok nenek moyang keluarga ni yang kononnya membela saka. Jadi mak dia pun tak tahu ujung pangkal dan memang ikut sejak turun-temurun. Jadi mak dia kata mungkin budak ni menangis disebabkan oleh tak ditanam urinya dengan benda-benda tadi. Tapi kesannya hanya menangis, okeylah kan, tak adalah teruk sangat, tak adalah macam rumah runtuh ke, ribut taufan datang ke. Tapi pada malam esoknya, waktu tu memang bila dah, lupa nak cakap tadi, bila dah kejadian anak tu menangis, si Abang Ngah dengan Kak Ngah besoknya lepas balik daripada klinik, dia tunggu balik lah, balik ke Kuala Lumpur. Jadi malam tu selepas Kak Ngah dengan Abang Ngah balik, malam tu rumah dia orang diganggu dengan gangguan yang pelik. Mula-mula orang semua tengah tidur, tiba-tiba dekat bumbung macam ada orang berjalan, orang bergolek. Jadi disebabkan bunyi zing yang dipijak tu agak kuat, menyebabkan semua orang yang dalam rumah tu terbangun daripada tidur. Sampaikan si bapa ni terpaksa, si ayah dia terpaksa azan, barulah gangguan-gangguan tu hilang, dapatlah dia orang tidur semua. Jadi bila besok paginya ayah dia pula demam.
Mula-mula dia orang ingatkan demam-demam tu biasa je. Lepas bawa pergi klinik, doktor kata tak ada apa-apa. Mungkin sebab jangkitan kuman. Dibagilah antibiotik. Duduklah bapak dekat rumah seharian. Waktu tu pula waktu hari Ahad. Jadi adik-beradik yang lain adalah. Abang dengan Kak Ngah tak ada. Lepas tu waktu tu mak dia orang ni cakap nak pergi rumah maklum. Rumah maklum tu agak jauh jugalah daripada situ. Dia nak pergi dengan seorang lagi kakak dia. Kata Syahidah, okeylah pergilah. Mak pergilah, kita orang jaga ayah dekat rumah. Menjelang maghrib, mak dia masih lagi belum balik. Yang si ayah ni macam antara bangun dengan tak bangun je lah. Badan dia memang seluruh badan dia rasa letih. Jadi lebih kurang pukul 9 malam lebih kurang macam tu. Tiba-tiba dia ni tengah tengok TV tau. Ini dah bermulanya episod yang menyeramkan. Tengah-tengah dia orang tengok TV, tiba-tiba bapak dia mengelupuh keluar daripada bilik dengan soalan, mak kau mana? Mak kau mana? Jadi semua orang kata mak belum balik lagi daripada rumah maklum dengan kakak dia lah. Mak belum balik lagi lah, dia kata. Mak ada rumah maklum dengan kakak, belum balik lagi. Dia kata, mana mustahil mak kau tak balik lagi. Pukul berapa ni? Dia dah mengaruk-ngaruk tau. Semua anak-anak kata tak apa bah, tak apa. Abah baring dulu dekat sofa. Kita tengok TV sama-sama. Bapak dia pun terus baring. Tak cakap apa, dia terus baring. Jadi bila besok, bila malam tu lebih kurang pukul 10 malam, barulah mak dengan kakak dia pun balik. Jadi diorang ceritalah yang bapak dia ni tiba-tiba dalam keadaan pelik-pelik keluar daripada bilik, tanya mak. Jadi si mak ni pun kejut lah. Bapak dia melah kita tidur dalam bilik sama-sama. Bila bapak dia tersedar, bapak dia terus tanya, engkau ke ni? Engkau ke ni? Kau cakap betul-betul, engkau ke ni? Adakah ini engkau? Dia kata. Jadi mak dia macam, kenapa pula laki aku macam ni? Tak apalah, mungkin disebabkan demam panas sangat tu yang jadi macam tu. Bawalah bapak dia masuk dalam bilik. Bila bawa bapak dia masuk dalam bilik, keadaan jadi huru-hara pada malam tu. Sebabnya mula dah rasa ada yang tak kena dengan bapak dia dan juga rumah tu. Pada keesokan harinya, ayah dia pun dah kebah daripada demam. Okeylah, tak adalah teruk sangat. Dia kata, bila dah waktu sarapan, mak dia dah habis buat sarapan, masing-masing dah siap-siap nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Waktu tu Syahidah pula, dia tengah cuti SPM. Jadi dia masih ada kat rumah. Si bapak dia ni, mula keadaannya gelisah. Maknya pun tanyalah kat meja makan ni, sebenarnya apa yang berlaku? Anak-anak cakap, awak tiba-tiba keluar daripada bilik dalam keadaan yang huru-hara, tanya keadaan saya. Mana saya pergi? Saya rasa saya dah beritahu nak pergi rumah Kak Long. Waktu tu Syahidah memang dengar apa perbualan mak dengan ayah dia. Lepas tu ayah dia cakap, malam tadi aku tengah tidur. Tiba-tiba aku rasa macam kau ada dekat tepi katil. Duduk baring kat katil. Aku pun tengok kau ada baring. Aku peluklah kau. Bila aku peluk kau, aku tengok kau lain macam. Sebabnya mata kau ni hitam. Lepas tu badan kau sejuk. Aku dah rasa lain macam. Aku rasa itu bukan kau tu yang aku bangun. Bila aku bangun, aku kalih semula ke katil. Aku tengok engkau tak ada. Itu yang aku keluar pada bilik, tanya anak-anak, mana kau? Ya Allah, abang Quran yang seram. Mana kau? Jadi waktu tu si mak kata, tak pernah terjadi benda tu sebelum ni. Tak pernah terjadi. Jadi mak dia kata, jangan-jangan ada kaitan kot dengan apa yang petua yang dilanggar oleh Abang Ngah dengan Kak Ngah. Bapak dia kata mustahil, dia kata. Takkanlah gangguannya sampai, kalau jenis-jenis yang menyamar-menyamar ni, dia ada kaitan dengan hantu raya ke tau. Jadi mak dia kata, ada kaitan ke? Dia pun tak pernah dengar pula ada di antara ahli keluarga yang melanggar pantang ni. Tapi inilah kali pertama berlaku dalam sejarah sejak turun-temurun anak dia melanggar pantang. Dan mungkin ada kaitan. Bapak dia kata, kita relax dulu, kita jangan gelabah, apa-apa pun kita jangan tinggal solat, tinggal selawat Nabi. Waktu tu bila Syidah dengar cerita ni, dia dekat meja makan, dia rasa nak pergi naik atas rumah, kan rumah kampung bertingkat-tingkat kan, nak pergi naik atas, nak pergi ambil barang dekat bilik atas pun dia rasa kecut perut.
Mujurlah dia kata bilik dia letaknya dekat kawasan bawah, maksudnya dekat dengan dapur. Tak adalah dia rasa takut sangat. Bilik tengah, bilik mak ayah dia adalah bilik-bilik lain. Tapi dia rasa dah satu rumah tu rasa macam ada yang tak kena. Bila jadi macam tu, dia orang pun berbincang lah. Waktu tu bertiga bercerita balik yang tentang gangguan yang pada malam sebelum tu selepas Abang dengan Kak Ngah balik. Macam ada orang berjalan dekat atas bumbung. Adakah kaitannya dengan benda yang Abang Ngah dengan Kak Ngah pantang larang yang dia langgar tu? Jadi benda tu tak tahu jadi apa. Jadi keadaan keluarga ni berjalan macam biasalah, kata Syida. Pada satu hari tu dia kata ini dialami oleh Syida sendiri dalam lebih kurang 2-3 hari selepas daripada peristiwa bapa dia berjumpa dengan bayangan mak dia. Waktu tu Syida tengah masak. Dia memang cuti SPM, dia kata nak kerja mak bapak tak kasih sebab senanglah anak ada kat rumah. Jadi dia pun masak agak kelewatan jugalah. Untuk makan malam dia masak lebih kurang pukul 6.30. Tengah-tengah masak tu adalah dia kata dia kena tanak satu masakan berkuah lah. Kita panggil kari lah senang. Dia tengah masak kari, dia kata tengah tanak kari. Waktu tu dia kata memang mengambil masa sikit lah untuk kari tu jadi empuk, ayam yang dimasak tu. Jadi dia pergilah naik atas solat dulu. Waktu dia habis solat tu, dia pergi bawah nak tengok ke dapur tu. Dia tengok mak dia tengah duduk dekat dapur tu. Macam keadaan dia macam mak dia tengah tengok masakan yang sedang ditanak tu. Jadi dia pun tak ada rasa apalah. Tengok mak dia baju, mak dia rambut, mak dia daripada belakang memang itulah mak dia. Jadi dia pun buatlah kerja lain. Dia buat berpalinglah ke arah lain. Dia punya terkejut bila dia berpaling semula ke arah dapur. Mak dia tak ada. Cepat pula mak dia pergi. Dia diam je lah. Tak ada masalah pun. Jadi dia pergilah dekat kari yang tengah ditanak tu. Dia tengoklah dia cotek-cotek. Dia senduk-senduknya nak pastikan kari tu dah masak. Tiba-tiba mak dia datang dekat sebelah. Mak dia tengok je kari yang dia masak. Dia pun tegur lah, mak kenapa? Mak okey ke? Mak sihat ke? Lepas habis tu mak dia pun terus pergi. Lepas terus pergi, dia pun tunggu je lah. Cedok-cedok, timbuk-timbuk lah orang kata. Timbuk-timbuk kari tu supaya cepat masak. Tanaknya cepat. Selang 2-3 minit lepas tu, dengarlah tapak kaki daripada belakang. Sekali dekali mak dia pakai telekong. Dia dah rasa berderau. Ni apa pula mak dia pakai telekong. Dia tanya dengan mak dia, mak tadi ada datang tak dekat sini? Ada tengok saya masak kari? Tak, mak semayang dengan ayah kau dekat atas, kata. Ini baru mak turun dia pakai telekong. Dia tak puas hati. Mak kata, mak boleh tak jagakan kari kejap nak tanya dengan ayah? Belum sempat dia nak tanya ayah dia. Ayah dia dah datang lah. Lapar lah kan waktu tu dah pukul 7.30 dah kat pukul 8. Sementara nak tunggu isyak makan dulu, dia kata. Jadi adik-beradik semua lain ada dekat rumah. Bila bapak dia turun, si Syida ni tanyalah, tadi mak dengan abah semayang sama ke? Kami semayang sama. Kenapa? Dia diam je lah. Waktu tengah makan, bila adik-beradik dia semua dah berkumpul, barulah si Syida buka cerita. Yang waktu dia masak, dia nampak mak dia. Lepas tu waktu dia tengah menimbuk-nimbuk kari tu, tiba-tiba mak dia duduk dekat sebelah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau abang tak tahu nak cakap lah. Dia kata memang mak dia, bau badan pun bau mak dia. Cuma dia kata mak dia tak bercakap, mak dia senyap tengok je kari yang dia masak. Dia rasa macam ada yang tak kena ni. Tapi lah waktu tu adik-adik semua dah rasa alah apa benda pula ni dah cerita hantu. Mak bapak dia masih lagi berpositif lah untuk tak dengan, jangan bagi anak-anak terlalu takut lah. Jadi hari pun berlalu macam biasa. Selang 2-3 hari daripada kejadian tu, perangai mak dia dah mula pelik. Peliknya tak banyak cakap. Lepas tu suka termenung. Lepas tu tidurnya macam sekejap-kejap tidur, kejap-kejap bangun, merayau bilik anak-anak. Tak pernah mak dia buat macam tu. Bila tanya, betul ke mak buat? Betul, dia kata. Kenapa mak tak cakap? Entah, mak tak nak cakap, dia kata. Lepas tu makannya pula banyak gila. Itu benda yang paling pelik sekali. Jadi dah mula rasa tak sedap. Cakap dengan bapak dia kata bapak dia perasan tidur dekat sebelah mak dia ni macam tidur sebelah orang lain. Ada kalanya bila mak dia tengah tidur, mak dia bercakap-cakap seorang-seorang. Padahal itu bukanlah perangai mak dia. Jadi pada satu hari tu bapak dia dah rasa tak sedap. Bapak dia tak jadi. Selalunya bapak dia semayang maghrib dengan isyak dekat masjid. Ada kalanya dia semayang dekat rumah kalau badan tak berapa sihat sangat. Tapi hari tu bapak dia pergi semayang dekat rumah. Sebab dia kata dia rasa macam tak sedap. Bukan tak sedap badan, keadaan rumah tu dia rasa tak sedap. Jadi marilah kita adik-beradik, anak-beranak semayang
dekat rumah bapa jadi imam. Yang peliknya, mak dia tak nak sembahyang. Mak dia bagi alasan uzur. Atas bawah bapa dia tengok. Setahu dia pada tahun 2004 tu, dia kata pada waktu tu mak dia dah tak lagi uzur. Memang dah putuslah uzurnya. Dah jadi macam orang-orang yang biasa yang masih kena semayang. Bagi yang bukan Islam, kalau waktu uzur tak boleh semayang, waktu tak uzur boleh semayang. Tapi pada waktu tu, bila diajak mak dia semayang jemaah sama-sama, alasan yang dibagi uzur. Itulah yang si suami tengok atas bawah, biar betul bini aku ni tak uzur lagi. Pelik lah kan, uzur lagi, pelik lah dia kata. Jadi tak apalah, ya bapak dia pun semayang lah ramai-ramai dengan anak-anak dekat ruang tamu, rumah kampung. Mak dia duduklah dekat belakang tu, dekat kerusi malas. Tengah-tengah bapak dia semayang maghrib, bagi bacaan-bacaan Quran kan, ayat Quran. Tiba-tiba mak dia cakap daripada belakang, kau main kuat lagi, mak dia menjerit pada belakang, mampus kau, mampus kau, mampus kau. Dah jadi macam pelik dia kata. Mak dia berzikir mampus kau tu sepanjang dia orang semayang. Bila dah nak habis semayang, waktu tu memang dia kata memang tak fokus lah. Rasa macam nak toleh je ke belakang, nak tengok mak kenapa pula cakap mampus kau banyak kali. Waktu tu dah nak habis semayang tu, dia dah memang kata Syahidah, dia rasa macam nak pandang belakang. Habis je Assalamualaikum warahmatullahi je, dia terus pandang mak dia. Bukan dia je, adik-beradik lain semua pandang. Tengok mak dia tengah tidur. Padahal pada waktu dia bertahiyat akhir tu, mak dia masih lagi mampus kau, macam tu. Lebih bila tengok mak dia tidur, semuanya berkerumun lah ke arah mak dia ni. Kejut-kejut mak dia. Bila mak dia bangun, kenapa mak dia kata? Dia kata, tadi mak bangun mak cakap apa? Kata bapak dia lah. Tadi awak bangun awak cakap apa? Dia kata, cakap apa? Saya tertidur tadi. Kan saya tak boleh solat, saya uzur. Memang pelik betul. Jadi waktu tu si anak-anak mula dah rasa tak sedap. Jadi hasil daripada berbincang-bincang lah, dia orang nak carilah orang yang pandai-pandai sikit nak bawa pergi berubat mak dia ni. Tapi walaupun nak berubat mak dia ni, macam-macam perkara pelik berlaku. Terutama banyak kali nampak kelibat mak dia, sedangkan mak dia tak ada kat tempat kejadian. Kadang-kadang ada orang mandi kat bilik air, bila tanya, siapa tu? Mak. Tapi rupanya mak dia tengah siram pokok bunga kat luar. Dia kata benda tu memang walaupun tidak terlalu mengganggu, tapi cukup menyeramkan. Dan ada satu kejadian tu yang menyebabkan dia orang semua memang bersungguh-sungguh nak bawa mak dia ni pergi berubat. Pada malam tu, bapak dia ni pergi ada bertugas rela tahap majlis lah dia kata. Dan dia orang ni semula adik-beradiknya tidur awal. Sebabnya esoknya hari sekolah. Jadi si emak ni pun tadi tidurlah awal juga. Syahidah kata dia pun malas nak tengok TV, dia pun tidurlah sama-sama dengan adik-beradik dalam bilik. Tengah-tengah dia tidur tu, entah tak tahulah pukul berapa, tiba-tiba dia rasa macam ada yang mengganggu. Bila dia buka mata, rupanya lampu bilik dia terkelip-kelip. Maksudnya bukan terkelip, macam suis tu dibuka ditutup. Jadi dia Syahidah ni kejutkanlah kakak dia dengan adik-adik perempuan dia. Bila semua dah terbangun, semua tengok ke arah lampu. Gelap, kang terang gelap balik, kang terang gelap balik. Lebih banyak gelap daripada terang. Tiba-tiba si adik ni nampak dekat sudut tu, nampak mak dia dengan baju tidur, tapi mak dia menghadap ke dinding. Waktu tu adik dia menjerit-jerit lah kan. Memang mak akak tu apa benda tu. Jadi dia orang tengok, memang Syahidah kata memang mak dia, tapi tak ada seorang pun berani yang nak pergi. Sebab mak dia ni memang tak pernah berperangai macam tu. Duduk dekat sudut bilik rumah kampung dengan rambutnya merebang sampai ke punggung, lepas tu dengan baju tidurnya yang pakai baju kurung agak warna putih-putih sikit, dengan kain batik yang lusuh, duduk tepi sudut tak huru-hara. Anak-anak macam tu. Tapi mujurlah kakak dia ada. Kakak dia terus pergi ke lampu, nyalakan lampu betul-betul untuk pastikan bilik tu terang, dan dia pergi dekat mak dia. Waktu dia tarik dekat mak dia, tengok muka mak dia mata kejam, tapi macam seolah-olah macam macam tu dia kata, macam mengerang, macam bukan mengeras ni, mengerang, macam mengerang. Tengok mak dia. Jadi kejutlah dia. Mak bangun mak. Lepas tu bila mak dia buka mata, mak dia kat mana? Dia kata, mak buat apa kat sini? Lepas tu
anak-anak cakap lah kan, mak duduk kat bilik kita orang, lepas tu dengan kita orang semua terbangun sebab tengok mak macam ni. Jadi dia pun teruslah bawa mak dia pergi ke bilik mak dia. Bila sampai dekat bilik mak dia, rupanya ayah dia dah ada dekat dalam bilik. Ayah dia dah balik, sebab semua orang tak perasan ayah dia balik kan. Ayah dia tanya, kenapa ni, kenapa ramai-ramai masuk ni? Tengok mak dia macam tu kan. Jadi semua pun masuk tidur balik. Tengah-tengah dia orang tidur tu, tiba-tiba dengar satu jeritan kuat gila. Ini selepas semua orang tidur balik ni, dengar satu jeritan kuat gila dekat luar rumah, maksudnya dekat kawasan dalam rumah. Jadi Syahidah ni memang terbangun, adik-beradik tu semua terbangun. Rupanya dia orang tengok kakak dia orang tak ada. Dia orang berlari ke arah suara menjerit tu. Lepas tu bila dah sampai dekat kawasan tu adalah kawasan dapur, dia orang nampak mak dia orang tengah makan ayam mentah yang dikeluarkan daripada peti sejuk. Waktu tu bapak dia pun terkocok-kocok keluar, mak kau mana, mak kau mana? Sekali tengok bininya tengah mengokil ayam tu. Dah semua orang terdiam. Nak buat apa tak tahu nak buat apa. Siam je pandang. So bapak dia pergi dekat mak dia, bapak dia peluk, bapak dia baca tak apa kat telinga, mungkin baca selawat Nabi. Lepas tu mak dia baru sedar balik. Sekali tengok ayam ada dekat tangan, mak dia sendiri rasa apa benda ni, apa hal ayam ada dekat tangan ni. Jadi malam tu semua orang dah rasa ketakutan sebab 2 kali kejadian pelik berlaku. Panggillah, carilah orang berubat macam-macam, dia kata macam-macam pesen, yang minta duit tak minta duit, sampaikan simpanan keluarga dia orang ni banyak dihabiskan untuk mengubat si mak ni tadi. Sampailah satu hari adalah orang ni, dia kata dia boleh dapatkan jalan punca kenapa semua ni berlaku. Orang tu bukan boleh mengubat, tapi dia boleh bercakap dengan makhluk daripada alam sebelah. Jadi dia pun datanglah, rupanya dia tu adalah kawan kepada bapak dia, dengan bapak dia orang ni. Malam tu dia kata semua anak-anak ada, anak-anak yang daripada KL, daripada Pahang, daripada Perlis, semuanya balik. Sebab malam tu cuti kan, nak mengubat si mak ni tadi. Mak ni pun dibaringkan dekat atas satu sejadah, dia kata. Lepas tu orang tu mulalah baca selawat-selawat, apa ada bacaan tu. Dan bila dah habis dia baca bacaan tu, mak dia mula mengekek-ngekek, tergelak-gelak. Oh kau takut dia mengejek-ngejek orang anak-anak dia. Tengok budak-budak ni semua takut dengan aku. Waktu tu suara mak dia memang bukan suara mak dia. Jadi si pakcik ni tadi tanyalah, engkau ni datang daripada mana, berasal daripada mana, kenapa kau datang, kenapa kau mengganggu orang ni? Sebab keadaan mak dia memang banyak lupa tu sejak daripada gangguan tu. Lepas tu dia pun buka cerita benda ni, cakap sebenarnya dia ni adalah penjaga keluarga ni. Bukan penjaga tu, penghancur namanya. Penjaga keluarga ni, dia kata dia ditugaskan untuk menjaga uri kepada tuan dia. Tak tahulah, dia orang kata tuan ni mungkin tok nenek moyang dulu. Syaratnya kalau ada jumpa uri sekali lagi yang tidak ditanam dengan beberapa barang yang abang pernah sebut di awal cerita, yang abang pun lupa sekarang, yang abang ingat ladi hitam je. Itulah masanya dia tak payah jaga dekat bekas tu lagi, dan dia mendapat tuan baru. Itulah macam tu ceritanya. Jadi kan ada abang Ngah tadi, Kak Ngah tadi yang tak tanam uri kan. Jadi dia kata itu adalah petanda yang sumpahan dia untuk tunggu uri kepada tuan dia yang seratusan tahun dulu dibatalkan. Sebab ada uri yang tak ditanam dengan barang-barang tadi. Maksudnya perjanjiannya terbatal. Sebab itu dia datang kepada mak. Kenapa mak dia? Sebab mak dia ni dah punya keturunannya, saka keturunannya. Dan sebenarnya bukan berasal daripada Maran Pahang, tapi berasal daripada negeri lain, negeri Johor. Jadi benda tu sebenarnya ditanam. Uri asal tu ditanam dekat kampung mak dia ni, yang keturunan tak mana bila ratusan tahun dulu, dekat negeri Johor, dekat kawasan kawasan Muar. Dan perjanjian tu terbatas sebab abang Ngah. Dan dia datang semula dekat mak dia. Kenapa dia datang ke mak dia? Sebab tuan asal dia ni adalah tuan anak keempat dalam keluarga. Jadi dia datang kepada anak keempat perempuan dalam keluarga. Anak perempuan keempat dalam keluarga. Terbalik abang. Jadi sebab itu dia datang dengan mak dia. Dan dia seronok sangat duduk dekat mak dia ni. Sebab dia kata mak dia ni adalah orang yang sesuai, sama ciri-ciri dia macam tuan asal.
Jadi lepas dah tahu cerita sebenar ni, Kak Angah tu rasa dah macam sebersalah lah juga kan, sebab jadi benda ni semua disebabkan oleh dia. Puaslah Kak Angah tu minta maaf dengan mak, minta maaf dengan abah, ayah dia orang, sebabkan dia benda ni berlaku. Tapi mak dia kata tak apalah. Sejak daripada tu lebih banyak lagi orang yang datang mengubat, tapi tak ada satu pun yang berjaya. Kejap aja keluar, lepas tu dia masuk balik. Keluar, dia masuk balik. Mak dia nak tahu mak dia masuk, mak dia mula rasa macam, mak pening-pening lah mak. Tak payahlah. Kejap lagi pening-pening, dia terus jadi orang lain. Itu memang dah biasa, dia kata. Memakan masa 3-4 bulan jugalah daripada peristiwa-peristiwa yang abang cerita tadi. Keadaan mak dia memang huru-hara. Dan sejak daripada tu, diorang adik-beradik setiap malam akan baca Yasin sebelah mak dia. Tak tahu apa ikhtiar yang nak diorang buatkan. Tapi benda ni semua terbatal bila ada satu hari, ada seorang pakcik tu datang. Dia kata dia boleh ubatkan. Tak tahu pakcik tu datang daripada mana. Mungkin disebabkan adalah keadaan mak dia ni menjadi buah mulut cerita jiran-jiran. Jadi mungkin ada di antara jiran-jiran yang beritahu pada orang-orang tertentu yang siapa-siapa nak datang ubatkan mak dia ni boleh ubatkan. Tapi pakcik tu datang, dia bukan nak ubat. Dia kata dia nak saka tu. Sebab saka ni yang keturunan mak dia punya adalah yang paling taat dan tak banyak kerendah. Jadi mak dia kata, macam mana aku nak bagi saka dengan kau? Dia kata, dengan tuan, dia kata, macam mana nak bagi? Ambil aja barang-barang yang kau suka. Sama ada sikat ke ataupun apa benda lah. Sikat, sanggul, selendang, apa je yang kau suka, kau pegang. Lepas tu kau cakap, wahai yang mengikutiku, yang mengikutiku, kau ikutlah tuan barang ini. Aku akan serahkan barang ini kepada tuan yang baru. Macam tu lah lebih kurang dia punya ucapannya. Jadi bila dah macam tu, diajarkan oleh pakcik tu, yang si emak ni tadi ikutlah apa yang diajar dan diserahkan sikat kepada tuan tu. Tuan tu pun ambil. Alhamdulillah, sejak daripada tu dah tak ada lagi dah gangguan-gangguan pelik kat rumah ke, kat luar rumah ke, dalam rumah. Dan tak nampak lagi bayangan-bayangan mak dia. Mak dia pun bertambah sihat, dia kata. Kalau tidak tu sepanjang sakit dalam 3-4 bulan tu, nak makan banyak, dia kata, tapi mengekek, kurus je. Orang kata makhluk tu yang makan. Jadi dia kata selepas pakcik tu dapat benda tu, dia pun dah hilang entah ke mana, dan diorang pun tak dikacau lagi dengan saka-saka ni. Dan cukuplah, dia kata, kalau berkaitan dengan saka, memang banyak benda yang menyusahkan daripada yang memberi kebaikan. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menghiburkan dan juga memberi pengajaran. Cerita yang abang dapatkan daripada email yang dihantarkan oleh Syahidah. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang adik yang bernama Ella. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat kakaknya yang bernama Nora, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 2, genap umur 49 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang isteri yang bernama Najah Alia. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suami tercinta yang bernama Kalafir Ilyad bin Datuk Azman. Sekali lagi, sebab nama dia memang unik. Kalafir Ilyad bin Datuk Azman, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 2 yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Terima kasih menjadi suami yang terbaik, dan semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Ainul Zahirah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya, bukan adik, tapi ada seseorang yang bernama Amalin Aisyah. Dia kata Amalin ni selalu tengok cerita Abang Jo. Terima kasih Amalin. Jadi hari ni adalah hari jadi Amalin, 6 hari bulan 2. Bukan hari ni lah, maksudnya bulan ni 6 hari bulan 2 hari jadi Amalin. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat Amalin, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin.
Ucapan yang seterusnya datang daripada bonda yang bernama Kak Lin. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Nurmadihah Irdina, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 2 yang lepas, genap umur 13 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tercinta. Semoga Allah memberikan masa depan yang cukup cemerlang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Yong Rozi. Dia nak sampaikan ucapan buat 2 orang yang tersayang dalam hidup dia. Yang pertama, suami dia yang bernama Abdul Mazlan dan juga anaknya yang bernama Muhammad Airil Nazmi. Suaminya punya hari jadi ialah 1 hari bulan 2 dan anak dia pula 5 hari bulan 2. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta dan anak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang banyak, memudahkan segala urusan kalian berdua dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan yang terakhir daripada seseorang yang bernama Zakri Zakaria Ali Yaakob. Dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat abang dia yang bernama Effendi Ali Yaakob, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 30 hari bulan 1 yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Effendi Ali Yaakob. Semoga ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Besok abang sampaikan lagi satu cerita. Moga-moga dapatlah jadi hiburan dekat office sambil menjahit, sambil buat kuih, sambil memandu lori, memandu kereta, ke apa kedua perkajaan, kata sambil santai-santai. Abang harap ceritanya menghiburkan, pengalaman daripada ramai orang kita jadikan iktibar. Hingga berjumpa lagi besok. Doakan abang sentiasa bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.